Cahaya mentari menyilau mata, rasa pedih berusaha menahan lafaz bismillah pembuka bicara. Gelanggang da'i milenial saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sekalung penghargaan kepada koordinator bicara kombinasi DIF Kehakiman Peneraju Neraca Keadilan, DIF Kehormat yang dihormati, seterusnya generasi celik Al-Quran yang dicintai. Selamat bertemu dan salam sayang daripada saya, Ummah Rabbani Negara Harmoni. Sebelum kawin tegai lebih lanjut, kawin nak royak makna Rabbani. Jadi di sini kita boleh mendefinisikan bahawa Ummah Rabbani membawa maksud sekelompok manusia yang menyembah Allah SWT dengan ilmu dan amal yang sempurna. Oleh itu, apabila seorang itu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal yang sempurna, diiringi dengan pengetahuan yang bijaksana, maka sesebuah negara yang harmoni itu akan terbina. Persoalan di sini, apakah inisiatif-inisiatif yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mampu dikategorikan sebagai Ummah Rabbani? Pernyataan mengenai Ummah Rabbani negara harmoni tidak boleh dipisahkan dengan isu ukhuwah Islamiyah. Masyarakat sedunia kerana diumpamakan seperti au dengan tebing, bersatu teguh bercerai roboh, seperti Nobita dan Doraemon, seperti Romeo dan Juliet, seperti Zainuddin dan Hayati dan seumpama yang lain. Muslimin muslimat kepada Allah SWT, pada hari ini saya akan membawakan kepada kalian semua bagaimana kita mampu untuk menggapai matlamat tersebut. Oleh itu, saya akan menjelaskan kepada anda semua garis panduan yang ditunjukkan kepada kita semenjak 1452 tahun yang lalu mengenai metod untuk mengeratkan suatu rahim dan ukhuwah antara sesama manusia tanpa membuang masa. Jadi perkara yang utama yang ingin saya kongsikan kepada anda semua ialah mengenai bagaimana Al-Quran mendidik kita dalam berukhuwah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, damaikanlah antara kedua-dua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita perlu sedar perihal yang terkandung dalam ayat ini membawa mesej Rabbani yang kita cari, iaitu sekiranya berlaku perbalahan antara kita, maka kita disuruh untuk mendamaikan kedua-duanya. Begitu juga kita di dalam negara kita. Begitu juga kita di dalam negara ini, bahawa perbezaan wadah politik, perbezaan apa jua ideologi dan pandangan, perkara yang paling penting dan tidak lain tidak bukan adalah dakwah, tidak lain tidak bukan adalah ukhuwah Islamiyah yang selama ini tertegak di atas akidah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita boleh berbeza atas apa jua perkara, tetapi apabila perkara-perkara yang bersentuhan dengan Islam, mengenai agama kita, mengenai akidah kita, maka menjadi tanggungjawab untuk kita semua bersama-sama mempertahankannya. Bakal penghuni syurga Allah SWT, kita pergi pula kepada perkara yang seterusnya, iaitu mengenai bagaimana hadis mengajar ataupun mendidik kita dalam berukhuwah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minun lil-mu'minin kal-bunyan yashuddu ba'dahum ba'dha wa shabbaka baina asabihi." Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebahagian menguatkan sebahagian yang lain. Daripada hadis ini mengajar kepada kita supaya sentiasa saling kuat dan menguatkan, saling bantu-membantu sesama umat Islam. Seseorang mukmin tidak wajar hanya memikirkan tentang diri sendiri sahaja seperti kera sumbang. Bahkan kita perlu prihatin terhadap saudara seagama sekiranya ditimpa kesusahan dan musibah. Muslimin, muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang mampu saya peroleh daripada apa yang saya sampaikan sebentar tadi adalah kita sebagai seseorang yang memegang panji Islam seharusnya tidak memandang enteng tentang ukhuwah, kerana tanpa perkara tersebut matlamat Ummah Rabbani negara harmoni hanyalah sekadar mimpi yang tidak akan pernah menjadi realiti. Ingatlah, sesiapa yang agamanya dicaci maki, disumpah serapah, tidak berganjak sedikit pun hatinya untuk membela, tidak ada kata-kata benci yang terucap dari lidahnya, maka gantikanlah pakaiannya dengan kain kafan. Marilah kita perbanyakkan berdoa kepada Allah SWT supaya kita dilindungi dan dirahmati. Sebelum saya melabuhkan tirai pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi, bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di buku buluh. Bukan sembah sebarang sembah, sembah menyusun jari 10. Sekian daripada saya, dakwah dari hati insya Allah menjadi.